Hai semua, selamat kembali. Selama beberapa hari ini, berita tentang perang di Ukraine telah menjadi tumpuan. Menurut agensi PBB, lebih daripada 1,5 juta orang telah meninggalkan Ukraine, manakala beribu-ribu pelarian telah berkumpul di sepadan Eropah. Siren serbuan udara telah berbunyi setiap hari di seluruh Ukraine. Perjumpaan di antara Ukraine dan Rusia yang berlangsung semalam nampaknya tidak membawa hasil. Kedua-dua pihak telah kembali ke ibu kota masing-masing untuk berunding. Tarikh rundingan seterusnya masih belum diumumkan, walau bagaimanapun dengan harapan kecil ini telah membantu sentimen pasaran bertambah baik. Baiklah, mari kita teruskan dengan sorotan utama sesi Asia untuk hari ini. Semalam pasaran saham AS ditutup bercampur-campur. Saham syarikat tentera dan keselamatan cyber mendorong indeks Nasdaq ke paras tertinggi baharu, manakala Dow Jones dan S&P 500 mengalami kerugian apabila susut 0.3% malam. Dalam sesi Asia, ia turun lagi sebanyak 0.25% dan didagangkan dalam zon merah. Semalam dolar AS menunjukkan peningkatan jangka pendek berbanding pesaingnya termasuklah yen. Namun ketegangan sedikit reda. Jadi indeks dolar AS yang mengukur kekuatan dolar AS berbanding sekumpulan 6 saingan utama yang lain tersekat dalam julat mendata pada 96.77 sehingga 96.90. Tahap sasaran terletak pada 96.70. Minggu ini, Amerika Syarikat akan mendedahkan laporan ekonomi penting iaitu data gaji bukan peladangan. Pada hari Rabu, laporan ADP akan dikeluarkan. Laporan tuntutan pengangguran mingguan pula akan diterbitkan pada hari Khamis. Pada hari Jumaat, para pedagang akan menghadam data gaji bukan peladangan untuk bulan Februari. Fed telah pun memberi amaran bahawa jika kadar pengangguran tidak menurun, inflasi mungkin akan berterusan lebih lama daripada jangkaan. Sepanjang semalam, pasangan dolar yen telah terjejas oleh pengukuhan dolar AS dan sentimen menurun dalam pasaran saham. Bagaimanapun, hari ini indeks Nikkei 225 berjaya menambah 1.35%. Lebih-lebih lagi, saham syarikat teknologi telah kembali menerajui. Nampaknya inflasi di Jepun semakin meningkat. PMI pembuatan di negara ini yang disemak semula telah menurun kepada 52.7 pada Februari 2022. Sebelumnya, petunjuk adalah 52.9 pada Januari menjadi 55.4 mata. Bacaan itu menunjukkan aktiviti pengeluaran paling lemah sejak September tahun lalu. Pesanan baharu untuk perbelanjaan pengguna juga menurun. Pada masa yang sama, inflasi menunjukkan tanda-tanda pecutan. Masih belum dapat dilihat keputusan apakah yang akan diambil oleh Bank of Japan mengenai kadar utama. Hari ini pasangan dolar yen kekal pada tahap sasaran 115.07. Jika pasangan mata wang itu bertahan di bawah paras tersebut, ini akan menjadi isyarat menurun. Keluk pada carta telah pun mencapai 115.62. Jadi harga dijangka kekal dalam julat 114.96 sehingga 116.00. Sekiranya berlaku penurunan, pasangan mata wang ini berkemungkinan akan meluncur ke tahap sasaran 113.36. Sebagai alternatif, harga mungkin naik di atas paras tertinggi semalam pada 115.77 dan mencetuskan pembalikan menaik. Jika senario ini menjadi kenyataan, tahap sasaran pertama ialah pada 116.35. Selepas itu ia mungkin naik ke 117.20. Seterusnya, seperti yang dijangkakan secara meluas, RBA mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada rekod terendah 0.1% pada mesyuarat dasar pertamanya pada tahun ini. Pihak pengawal selia telah mengekalkan kadar penanda aras selama 15 bulan berturut-turut. Pasaran saham Australia meningkat sebanyak 1% semasa rally semalam. Ia didorong terutamanya oleh saham teknologi dan perbankan.
Hari ini indeks S&P ASX 200 meningkat 0.67% lagi dan didagangkan dalam zon hijau. Dolar Australia juga meningkat semalam. Ia melepasi harga penutup dengan ketara namun gagal menembusi tahap sasaran 0.7291. Pada sesi Asia, sebut harga kekal di bawah tahap ini didagangkan pada 0.7282. Walau bagaimanapun, mata wang Aussie sedang pulih dengan cepat. Ia dijangka kekal dalam julat 0.7248 sehingga 0.7292. Jika harga naik di atas 0.7315, ia boleh menjadi isyarat kepada pelabur bahawa Fed tidak akan menaikkan kadar utama pada mesyuarat seterusnya 16 Mac. Bagaimanapun, senario utama bagi pasangan mata wang itu adalah dengan mengekalkan penurunan pembetulan selepas mencapai julat 0.7291 sehingga 0.7315. Pada masa yang sama, perlu diingatkan bahawa pertumbuhan Aussie disokong oleh harga komoditi yang tinggi. Pada masa ini, ahli ekonomi sedang memikirkan bagaimana lonjakan harga tenaga akan menjejaskan pasaran, terutamanya ketika inflasi sedang melambung tinggi. Langgan saluran kami dan ikuti berita pasaran terkini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Jumpa lagi.